Si baru tu. Nak ikut Ustaz jugalah. Betul, tak sakit pinggang sangat kan? Ya. Dulu selalu lepas kuliah lengur belakang, tapi alhamdulillah bila duduk atas kursi selesa sikit ni jadi taklah letih sangat. Kursi ni saya beritahu dah itu kan, kursi ni pun ada orang hadiah kan. Oh untung dia dapat pahala berpanjangan setiap kali kita kuliah. InsyaAllah. Dia relax je kat rumah dia. Kita kuliah dia dapat pahala juga. Ya Allah, ya Allah. Barakah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita baca hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Hari ini kita masuk hadis dalam bab sabar, hadis nombor 17. Sebagaimana biasa, saya nak kepastian boleh dengar tak suara saya dengan jelas, gambar jelas, suara jelas. Kalau dapat dengar dengan jelas, tulis je sikit, tulis sikit alhamdulillah dari Bukit Jelutong. Alhamdulillah dari Johor Bahru. Alhamdulillah dari Rawang. Okey, terima kasih. Sungai Buloh, Rawang, Setia Alam, Ampang. Alhamdulillah. Maknanya boleh dengarlah. Dari Bukit Jelutong, dari Singapura, dari Kelang. Alhamdulillah. Dari Seremban. Bila dah ada yang respon, dari mana, bermakna boleh dengarlah suara saya. Dari Hulu Kelang. Dari mana lagi? Dari Sarawak. Masya Allah. Dari mana lagi petani? Subhanallah. Ini antara hikmah kita daripada COVID baru ni. Dari Kuching. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dah ramai yang respon. Ada yang bagi love. Ada yang bagi star. Okey. Jadi kita baca Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. Allahu Akbar. Ingat, kita masih dalam bab sabar. Kita dalam bab sabar, kitab Riyadhus Salihin. Hari ini hadis yang ke-17. Jumpa semua? Jumpa semua? Hadis ke-17, kitab Riyadhus Salihin. Maksudnya dari Abu Abdullah Khabbab Ibn al-Arad. Khabbab Ibn al-Arad katanya, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu baginda meletakkan burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Kaabah. Nabi baring dekat di bawah teduhan Kaabah. Kain ridak Rasulullah tu, Rasulullah buat bantal, baginda baring dekat Kaabah, di bawah teduhan Kaabah, di bawah naungan Kaabah.
dengan makna di bawah teduhan Kaabah ni. Lalu kami berkata, ini Khabbab, dia kata dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ini di zaman Mekah, zaman orang Islam ditindas, zaman para sahabat diseksa, ada yang kena boikot. Lalu bila tekanan demi tekanan ini datang, Khabbab ditanya Rasulullah. Dia kata apa? Tidakkah engkau mendoakan dan meminta pertolongan untuk kami? Jadi bila sahabat rasa berat sangat tekanan, penyiksaan, nak pegang dengan Islam, lalu bila berat sangat, para sahabat yakin Allah Maha Berkuasa. Para sahabat yakin Allah akan tolong. Jadi itu yang pergi tanya tu. Wahai Rasulullah, Rasulullah tak doa ke untuk kita? Rasulullah tak doakan ke untuk kami? Supaya kami diberi pertolongan oleh Allah. Supaya kami tak berat sangat yang kami lalui ni. Rasulullah tak doa ke? Tak minta tolong dengan Allah ke untuk kami? Ini soalan para sahabat. Kita hari ni pun kadang-kadang duk terfikir, bilalah Islam nak menang. Islam asyik kena tindas. Di Syria hancur, di Iraq hancur, di Yaman sedang hancur. Bilalah Islam nak menang ni? Tak minta doa ke tok-tok guru? Ulama-ulama orang soleh ramai tak berdoa ke? Jadi para sahabat zaman Nabi pun tanya perkara ni. Sebab apa? Dengan tekanan yang begitu berat. Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, dahulu orang sebelum kamu ada kalanya ditanam hidup-hidup sebab beriman. Sebab Islam, mereka ditanam hidup-hidup. Dan ada yang digergaji dari atas kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Dan ada kalanya pula dikupas kulitnya dengan sikat besi yang mengenai daging dan tulang. Sehingga daging-dagingnya luruh ke bumi. Diambil sikat besi, disikat badannya, daging jatuh. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak menggoyahkan imannya, tidak menggoyahkan agamanya, tidak menggoyahkan imannya. Demi, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada para sahabat, umat-umat terdahulu kerana berpegang dengan Islam, lagi hebat ancaman, dugaan yang terpaksa mereka lalui. Ada yang digergaji daripada tengah kepala ni sehingga terbelah dua. Allahu Akbar. Ada sahabat yang ditanam hidup-hidup. Sebab apa? Hanya sebab beriman pada Allah. Ada yang diambil sikat dengan sikat besi. Allahu Akbar. Sikat, tapi sikat itu daripada besi. Disikat dagingnya sehingga dagingnya luruh ke bumi. Tinggal tulang je. Allah. Tetapi semua ini tidak menyebabkan mereka ni tidak berganjak daripada iman dan akidah. Mereka istiqamah, mereka sabar dengan ujian. Lalu Rasulullah ini cara nak motivate para sahabat. Rasulullah cerita tentang umat terdahulu, dugaan yang dilalui oleh mereka. Kemudian Rasulullah bagi janji pula. Mana kalau kamu rasa teruk, orang dulu teruk lagi. Kemudian Rasulullah berjanji. Rasulullah berjanji, wallahi la yutimmanna Allah pasti, demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama Islam ini. Pasti. Sehingga merata keamanan, sehingga keamanan tersebar. Islam, Allah Ta'ala akan sempurnakan. Bila Islam sempurna, keamanan akan tersebar. Dan sehingga orang boleh berjalan dari Sana'a ke Hadramaut dengan tiada yang ditakutkannya kecuali kemurkaan Allah atau serigala yang dikhawatirkan menerkam kambingnya. Rasulullah kata akan sampai satu masa nanti Islam akan sempurna. Islam akan menang. Dan pada ketika itu Islam menang, orang nak berjalan ke mana-mana tak takut dah. Sehingga orang nak berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tak takut apa dah kecuali takut pada Allah ataupun takut pada
Mungkin kalau ada serigala makan kambing dia. Sebab apa Nabi sebut Sana'a ke Hadramaut? Siapa yang pernah pergi ke negara Yaman? Ada tak? Ada yang pernah sampai ke negara Yaman? Sebab Sana'a adalah ibu negara Yaman. Sana'a. Hadramaut, Yaman Selatan. Sana'a, ibu negara. Dan dia duduk di Yaman Utara. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang pada saya belajar di Sana'a. Saya belajar di Sana'a. Saya buat degree di sana. Oi, lama dah. Tahun 2000 dah, ya Allah. Tiba-tiba rasa macam tua dah. Tahun 2000 pergi belajar dulu. Ni 2021 dah. Allah Akbar. Rasa macam muda lagi. Maknanya tahun 2000 dulu saya belajar di Yaman, di Sana'a. Dan saya pernah bermusafir dari Sana'a ke Hadramaut. Memang merentasi padang pasir. Merentasi kawasan Qutta'ut Turuq, perompak. Ada perompak, lanun padang pasir. Senang bahasanya, lanun padang pasir. Ya, ada masa kita foreigner, jangan berjalan waktu malam, kalau nak naik kenderaan, kena kenderaan rasmi. Maksudnya proper lah, naik bas tak boleh. Maknanya orang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut masih dalam keadaan takut, bimbang, takut kena rompak, takut kena ancaman. Kalau sekarang lagi takut sebab Yaman berperang. Oh, lagilah berat. Baru lepas Zuhur tadi saya jumpa seorang orang Yaman duduk niaga sini, duduk sembang dengan dia kata berat sekarang. Kita doakanlah moga-moga Yaman dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada golongan khianat daripada dalam negara ni. Tak apalah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Khabbab yang datang mengadu pada baginda, Rasulullah tak minta doa ke untuk kita ni? Lalu Rasulullah kata, urusan Islam akan sempurna. Islam akan menang suatu hari nanti. Sehingga bila Islam menang, Islam berkuasa, keamanan akan meliputi seluruh dunia ni di bawah pentadbiran Islam. Dan pada ketika itu, kalau orang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut pun tak ada rasa takut dah. Tak ada rasa bimbang dah. Selamat insya-Allah. Okey. Walakinnakum tasta'jilun. Lalu Rasulullah kata, tetapi kamu semua ini gopoh, tergesa-gesa. Ada perkataan lain tak? Kalau di kitab saya ni disebut gopoh, disebut tergesa-gesa. Apa, ada perkataan lain tak selain pada tergesa-gesa? Ada tak perkataan lain selain pada tergesa-gesa? Rasulullah kata, tetapi kamu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, gopoh. Maknanya tak sabar. Kamu tak sabar. Dengan ujian yang sedang menimpa kamu sekarang, sabar. Orang terdahulu, umat-umat terdahulu lagi teruk mereka berhadapan. Lagi teruk mereka kena. Tapi kamu ini gopoh. Okey, sama dengan buku Ustaz, tergesa-gesa ya. Mana sahabat ada yang tergesa-gesa. Okey. Dalam riwayat yang lain diterangkan beliau saat itu sedang berbantal burdahnya padahal kita telah menderita aniaya dari kaum musyrikin. Ini riwayat yang kedua. Tapi poinnya ialah terima kasih Tuan Raja Azmi. Masuk, alhamdulillah. On the way back ke? Alhamdulillah. Join. Hari ni kat rumah. Oh, ini kat rumah. Dah settle dah? Dah settle dah semua. Masya-Allah. Settle dah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Okey, jadi ini hadis yang pertama related dengan tajuk sabar kita, bahawa Rasulullah pesan kepada para sahabat agar sabar di dalam dugaan kerana beriman pada Allah, kerana keimanan. Bila datang ujian, sabarlah. Umat terdahulu lagi teruk, mereka ini bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pentingnya yang kat hujung itu, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu lorat. Ya Kak Azizah, lorat. Dia terlalu gaduh, gopoh, tergesa-gesa, tak tahan. Nabi pesan pada para sahabat, jangan gopoh, jangan lorat, jangan tergesa-gesa. Sabarlah, maksudnya poinnya ialah
sabar dengan ujian kerana berpegang dengan Islam. Hadis yang ke-18. Boleh, ada soalan tak? Ada soalan tak? Maknanya itu keadaan. Ini hadis peringkat awal Islam peringkat awal Islam. Maknanya pada ketika apabila ancaman datang, Nabi suruh sabar. Okey. Hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 pada yang baru masuk dalam bab sabar, hadis ke-18. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Hunain آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى أيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد kata apa tu? Uridu ke urida? Patutnya urida. Macam mana? Dia sepatutnya wama urida. Yang dalam kalau buku sama dengan saya ni dia tulis wama uridu. Yang lebih tepat ialah wama urida. Macam mana? Yes, Kak Rahayu. Terima kasih. Urida. Betul. Sepatutnya urida. Canggih-canggih aja tu. Kak Norizah tulis urida. Kalau Kak Rahayu dia tulis urida. Betul lah. Jadi saya pun urida. Da dengan du tu. Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab berbeza satu baris saja. Kalau dalam buku ni cetakan dia uridu. Bila uridu, dia memberi makna present tense. Kalau urida, dia memberi makna passive past tense. Tidak dikehendaki maksudnya. Kalau uridu dalam bahasa Arab, saya hendak. Present tense. Uridu, saya hendak. Present tense. Kalau urida, past tense, passive. Tidak dikehendaki. Nanti kita tengok makna dia. Okey. Kak Tipah, Kak Latifah, Kak Tipah, kita Riyadhus Salihin. Boleh. Bab sabar. Jadi kita baca makna. Kita tengok dulu baris jap. Urida wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sarf ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Ini hadis yang satu lagi bab sabar. Tadi para sahabat yang diseksa sebab beriman. Hari ni hadis ke-18 ni Rasulullah dituduh. Rasulullah diperlekeh sabar. Kita baca makna daripada Abdullah ibn Mas'ud katanya ketika selesai peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni bila? Pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Tulis sikit kat ruangan komen. Perang Hunain tahun 8 Hijrah. Cuba tulis sikit kat ruangan komen, saya nak tengok. Perang Hunain tahun 8 Hijrah. Are you still alive?
Okey, terima kasih. Perang Hunain tahun 8 Hijrah. Okey. Still with me, still alive ke Ustaz tanya. Okey, alhamdulillah perang Hunain. So, bayangkan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Nabi hijrah 8 tahun Nabi berada di Madinah, lalui pelbagai peristiwa, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Hudaibiyah, Fathu Makkah. Lama dah, tapi ada lagi orang yang kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ketika selesai peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni kita panggil apa? Ghanimah. Jadi Nabi kumpul kat mana? Dekat Ja'ranah. Kita panggil Ja'ranah tu. Yang kita pergi miqat untuk umrah. Sebab Nabi nak masuk Mekah balik, pergi ke Ja'ranah. Nabi kumpul harta ghanimah. Jadi, harta ghanimah ini diagihkan kepada orang yang terlibat dengan perang. Kita tengok apa berlaku. Lalu masa agihkan harta ghanimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dalam pembahagian ghanimah kepada beberapa orang terkemuka dari bangsa Quraisy yang baru memeluk Islam. Yang ada kitab, cuba garis sikit garisan, yang baru memeluk Islam. Highlight sikit. Nabi beri lebih kepada pembesar Mekah, pembesar Arab yang baru memeluk Islam. Ini politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda beri kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Dan memberikan kepada Uyainah bin Hisn seperti itu juga 100 ekor unta. Juga memberikan kepada beberapa orang termasuk bangsawan Arab. Nabi beri lebih kepada beberapa orang pemimpin Arab. Oh, ni bagi 100 ekor unta. Yang ni bagi 100 ekor unta. Ada seorang, dan ini orang munafik. Orang ni tengok, ada hadis, ada riwayat sebut kafir. Dia ni orang kafir dah, kufur dah. Ada kata dia munafik. Bila dia tengok Nabi bagi harta rampasan perang, Nabi beri lebih. Ini Nabi beri lebih. Ni baru masuk Islam, ni baru sokong Islam, ni baru sokong Islam, Nabi beri lebih. Orang ni dapat projek lebih, orang ni dapat projek lebih. Lalu ada yang tak puas hati. Lalu dia berbunyi kat belakang. Wallahi, dia kata apa? Wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Dia kata apa? Demi Allah, pembahagian ini tidak adil dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keredaan Allah. Dia kutuk Nabi kat belakang. Allahu akbar. Lalu saya berkata, demi Allah, siapa saya ni? Ibnu Mas'ud, perawi hadis ni. Ibnu Mas'ud kata, demi Allah, hal ini akan saya khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Orang kutuk Nabi kat belakang. Orang kata Nabi tak adil. Nabi bagi ghanimah lebih. Kawan tu baru je sokong Islam, beri lebih dah. Tak puas hati. Lalu Ibnu Mas'ud pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pun beritahu kepada Rasulullah apa yang orang tu kata kat Rasulullah. Ibnu Mas'ud pergi report. Maka pada ketika itu berubahlah wajah baginda sehingga menjadi semacam sumba yang merah, lalu bersabda, sumba. Apa benda ni sumba ni? Ada perkataan lain tak? Seperti sumba yang merah, kasirfi. Apa sumba yang merah? Ada tak perkataan lain? Lalu wajah Rasulullah berubah sehingga jadi seperti kasirfi, bikasri sad, sirfi al-muhmalah wa huwa sibghun ahmar, kasirfi. Kasarfi bukan kasarfi, kasirfi. Imam Nawawi letak baris. Kasirfi bikasri sad al-muhmalah. Baris dulu.
Sumbah. Sumbah ni mungkin sumbu. Sumbu. Ada seorang yang tokoh sumbu. Ada seorang dia terkenal bak sumbu ni. Ada target zaman learning ni. Wajah baginda berubah sehingga berwarna merah. Berwarna merah. Maka wajah baginda berubah hingga bagaikan warna merah. Kasif. Jadi nak beritahunya Rasul berubah wajah baginda, kemarahan. Celupan. Celup orang celup benda nak beritahu. Kalau macam orang celup pewarna. Sumba ni dia macam pewarna. Orang celup batik. Tak apalah, pewarnalah. Ibnu Mas'ud nak bagi tahu bila diberitahu pada Rasulullah, ada orang kutuk baginda di belakang, ada orang kata Rasulullah bagi harta kepada ni orang besar dapat 100 ekor unta, ni pun orang besar dapat 100 ekor unta, ni pun bangsawan Arab dapat 100 ekor unta. Ni tidak adil dan cara pembahagian ni bukan nak keredaan Allah gini ni. Bila Ibnu Mas'ud cerita perkara ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merah padam wajah baginda, nak marah, lalu Rasulullah bersabda, siapa yang lebih adil? Siapakah lagi yang akan adil? Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, siapa lagi akan adil? Kalaulah ada orang kata Allah dan Rasul tak adil, siapa lagi yang akan adil? Marah Rasulullah. Lalu baginda bersabda, Allah merahmati Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih dari ini, tapi dia tetap sabar. Ini poin kisah kita. Lalu Ibnu Mas'ud berkata sendiri pada dirinya, pasti saya lepas ni tidak akan lagi menyampaikan satu berita seperti itu lagi pada Rasulullah selepas kejadian ini. Sebab Ibnu Mas'ud rasa bersalah. Dia berasa bersalah, dia ni nak report kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila dia report, jadi menyebabkan Rasulullah jadi tak selesa, jadi rasa nak marah. Jadi dia rasa bersalah dan dia kata, demi Allah lepas ni aku takkan report dah benda-benda macam ni kat Rasulullah. Betapa sayangnya Ibnu Mas'ud pada Rasulullah, tak nak menyebabkan Rasulullah terganggu perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an Ibnu Mas'ud. Tapi nak beritahunya pada ketika itu Rasulullah marah, tapi Rasulullah remind dirinya sendiri. Lalu baginda berkata, moga-moga Allah rahmati Nabi Musa, kerana Nabi Musa teruk lagi kena disakiti oleh Bani Israel, tetapi Nabi Musa boleh sabar. Dalam mensyarahkan hadis ni, apa maksud Nabi Musa kena teruk lagi di kaum oleh Bani Israel, tapi Nabi Musa sabar? Antara perkara yang dibuat oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam gini. Bani Israel ni dia orang suka mandi telanjang. Mandi telanjang di sungai, dia orang mandi ramai-ramai. Ini perangai Bani Israel. Jangan bayang jangan bayang petang-petang ni batal puasa. Jadi dia orang suka mandi telanjang ramai-ramai di sungai. Nabi Musa alaihi salam tak suka join dia orang. Nabi Musa tak suka. Nabi Musa akan mandi berjauhan dari, tak join, tak mandi ramai-ramai. Lalu Bani Israel telah memviralkan satu fitnah. Bani Israel viralkan fitnah. Dia kata Musa ni dia ada penyakit dekat kemaluan dia. Sebab tu dia tak berani nak mandi kat kita ramai-ramai, dia ada penyakit dekat kemaluan dia. Ini fitnah yang diviralkan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Sehingga suatu hari ketika Nabi Musa sedang mandi di sungai bersendirian, Nabi Musa letak pakaiannya di atas satu batu di tepi sungai. Mandi telanjang. Seorang. Lalu Nabi Musa selesai mandi,
Masa Nabi Musa nak naik ambil pakaian, dengan kuasa Allah, batu tadi bergerak lari. Lalu Nabi Musa kejar batu tu. Pakaian di atas batu tu. Nabi Musa kejar. Sehingga sampai kat tempat Bani Israel yang ramai-ramai tadi. Nabi Musa, batu tu berhenti. Bani Israel lihat bahawa yang mereka fitnah, tak ada. Yang dia orang kata ada penyakit dekat kemaluan Nabi Musa. Jadi peristiwa batu lari ni Nabi Musa kejar, orang pun nampak. Tak ada pun. Tak ada penyakit pun Musa. Lalu Nabi Musa ambil pakaiannya. Nabi Musa pakai balik. Dia pukul sampai pecah batu tu. Ini bukan Israeliat. Ini diriwayat, kisah ini Rasulullah sendiri yang cerita. Dan diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis ni yang cerita Nabi Musa kejar batu. Sehingga orang nampak. Maknanya, ini cara yang Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk menolak fitnah yang Bani Israel lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah pengagihan harta ghanimah yang tidak adil, tidak mencari keredaan Allah, Nabi Muhammad teringat pada kisah Nabi Musa ni. Oh, Nabi Musa kena fitnah teruk lagi. Aku macam ni je, Musa kena teruk lagi. Tapi Musa boleh sabar. Dan aku pun nak sabarlah. Okey, jelas. Ini kaitannya juga dengan kesabaran. Dan di antara pengajaran yang sangat penting dalam peristiwa ini, ulama bincang lagi dalam mensyarahkan hadis ini, bahawa adanya golongan-golongan yang sentiasa mencari poin untuk kutuk Rasulullah, untuk kutuk Islam. Dia cari je poin untuk kutuk Islam. Cari. Rasulullah agih harta ghanimah, dia cari poin untuk kutuk. Dan ada juga golongan yang kalau zaman sekarang Rasulullah dah tak ada, kerja dia golongan seperti ini, dia cari poin untuk kutuk para ulama, golongan-golongan Islam, dia cari poin untuk mengutuk di belakang, persoalkan hukum hakam tindakan itu ini. Ini perangai mereka. Rasulullah dah bertindak, dikutuk belakang-belakang dia. Soksek belakang. Rasulullah kata kena sabarlah. Nabi Musa dulu kena teruk lagi, sabarlah. Kita hari ni AJK masjid. Kita hari ni AJK kelas online. Kita hari ni AJK kampung, taman. Tu pun ramai orang soksek belakang. Kita nak beriduk balik surau, kita nak beriduk balik masjid, tapi ada ada orang yang kutuk, perli, fitnah, sabar. Rasulullah kena teruk lagi. Nabi Musa kena teruk lagi. Ini di antara tanda untuk kita hadis berkait dengan bab sabar. Allah Rabbi. Kemudian hadis ke-19. Sabar. Boleh sambung? Sabar. Sihat semua? Cuba tulis di ruangan komen. Sabar itu indah. Cuba tulis sikit, kita tengok. Tulis. Tak payah buka mic. Tulis dekat komen je. Sabar itu indah. Alhamdulillah, ramai yang tulis tu. Lagi. Kita nak 10 orang. Sabar itu indah. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang respon. Sabar. Sabar itu indah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sambung hadis. The passion is beautiful. Masya Allah. Passion. Apa lagi dalam bahasa Inggeris? Sabar. Tulis Jawi pun ada. Sabar itu indah. Sabrun jamil. Allah. Sabar itu indah. Selain pada passion, apa dalam bahasa Inggeris kalau sabar? Kita tambah vocabulary sikit petang ni. Passion. Selain pada passion apa? Anybody can help me? Sabar. Selain pada passion apa? Tak apalah. Cari kamus dulu.
Ada satu perkataan Ustaz, mungkin dia mungkin tak sama tapi nama dia restrain. Restrain maknanya menahan diri. Maknanya restrain. Restrain ni RESTRAINT, restrain. Dalam bahasa Restrain. Melayu kata menahan diri. Maknanya kalau you nak buat sesuatu, you kira you fikirlah sebelum you buat. You menahan diri. Oh, menahan diri. Restrain. Restrain. Kalau you nak buat you restrain, you kira you mana kata Maknanya macam restrain ni lebih tepat dengan sabar. ya, mungkin. Dia tak 100% tapi satu perkataan yang saya boleh fikir ialah patient satu, restrain mungkin satu. Dia passionnya dia lebih pada bertahan kan? Passion. Kalau restrain tadi menahan diri. Memang kalau ingat bab kita yang pertama dulu masa kita bincang takrif sabar, menahan diri. Restrain yourself from doing something. Restrain yourself lah, betul. Restrain yourself. Subhanallah. Restrain tulis sikit. Okey, baru tadi. Okey. Restrain. RINT Restrain yourself from doing something. Cool down. Dia tulis calm. Tolerance, cool down. Bolehlah. Okey, alhamdulillah. Restrain. Okey, hadis yang ke-19. Boleh sambung Boleh. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Tetamu jemput saya ke Dapur Panas setiap Rabu 11.30 pagi di TV3. Saya Budak yang berborak. Elan. Tuan dia terlupa nak mute mic. Tak apa. Sabar itu indah, sabar. Okey. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allahu akbar. Wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Astaghfirullah. Ya Allah. Hadis yang ke-19 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Maksudnya Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba-Nya, maka ia mempercepatkan suatu pembalasan seksanya di dunia. Tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, maka ditahan pembalasan dosanya sehingga akan dituntut kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah akan percepatkan balasan kepadanya di dunia ni. Ya Allah. Ini kita boleh ambil yang positif. Kita ambil positif. Mungkin ketika kita sakit, mungkin ketika kita berhadapan dengan musibah, mungkin ketika kita terkena bencana. Allahu Akbar. Ini tanda Allah sayang. Ya Ustaz, saya ada buat dosa dengan isteri saya Ustaz. Ya, saya ada zalimi staf saya sendiri Ustaz. Ya, saya main-main dengan perintah Allah ni. Allah bagi saya sakit gini. Allah bagi saya bisnes pun lingkup. Saya tahu dosa saya Ustaz. Rasulullah sebut antara tanda Allah sayang seseorang, Allah percepatkan balasan di dunia ni. Bersihkan dia daripada dosa dia. Supaya bila dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dah bersih dah dosa dia. Dan yang lagi kita gerun, apabila Rasulullah sebut, kalau Allah nakkan keburukan pada seseorang,
Allah akan tangguh balasan hingga hari kiamat nanti. Dia itu jahat. Dia itu ingkar perintah-perintah Allah. Dia itu menzalimi orang. Tapi nampak macam relax je dia, Ustaz. Dia buat zalim ke orang. Dia menyusahkan orang. Dia diberi jawatan. Dia khianat dengan jawatan tersebut. Tapi nampak dia macam okey je. Orang-orang yang macam ni hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah berkehendakkan keburukan untuk dia. Lalu Allah simpan balasan pada hari akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah. Jadi, poin hadis ini yang berkait dengan bab sabar ialah kalau kita ni terkena bencana, terkena musibah, maka inilah kita pujuk hati kita. Allah Ta'ala nak hapus dosa-dosa aku lah ni kot. Dosa-dosa aku zaman muda dulu, Allah Ta'ala nak hapus, maka sebab tu berlaku gini, Allah sayang kat aku. Ini cara kita positifkan apabila berlaku musibah-musibah. Terima kasih Muhammad Hanafi Yusuf. Terima kasih. Okey, yang ke-20. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesungguhnya besar pahala itu tergantung menurut besarnya bala yang menimpa seseorang. Dan sesungguhnya Allah itu apabila menyintai sesuatu kaum, maka mereka itu diberi cubaan, diberi dugaan oleh Allah. Oleh sebab itu barang siapa yang redha menerima bala tadi, ia akan memperolehi keredaan dari Allah. Dan barang siapa yang murka, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah pula. Ya Allah ni. Barang siapa, jadi hadis ini Rasulullah sebut di awal, inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Sesungguhnya macam mana kita nak sebut ayat, the bigger, the harder you face, the bigger reward. Betul tak tu saya cakap bahasa Terengganu petang ni. The harder, betul tak? Hard. Harder. Betul ke? Hardest. Tak ingat dah. Lagi teruk ujian yang kamu lalui, lagi besar pahala kamu akan dapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia ni Allah Ta'ala uji sakit kanser. Dia ni Allah Ta'ala uji sekarang ni terbaring, lepas kena sleep disc. Hadis ini memujuk hatinya untuk bersabar. Apabila dia baca Nabi sebut, besar pahala bergantung dengan besarnya bala, dengan besarnya ujian yang dia lalui. Allahu Akbar. Ada orang tanya, dulu, barang siapa yang redha dengan ujian, dia dapat redha Allah. Barang siapa yang marah dengan ujian yang menimpa, dia akan mendapat kemurkaan Allah. Pernah saya ingat ada orang tanya dalam satu program bersama Al-Fadhil Ustaz Fahru Muhammad Joy. Orang tanya Ustaz Fahru, bila cerita tentang dugaan-dugaan hidup ni, macam mana Ustaz kalau seseorang ni, dia ni dalam hidup dia tidak lalui ujian. Daripada kecil, mak ayah dia orang senang. Dia belajar baik, lepas tu dapat kerja, gaji yang baik, keluarga. Maknanya hidup dia senang je. Macam mana, adakah ini tanda Allah tak sayang? Sebab tu dia ni tidak menerima ujian. Saya ingat lagi jawapan Fadhil Ustaz Fahru Muhammad Joy kata, merasai diri tidak diuji adalah satu ujian juga. Dia rasa diri dia ni tidak diuji. Itu satu ujian. Sebenarnya kita sedang diuji. Kita bersyukur ataupun tidak di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Itu pun termasuk ujian.
Itu pun termasuk ujian. Bersyukur atau tidak. Sebab itu ujian ni ada dua bentuk. Ada ujian yang menuntut kita sabar dan ada ujian yang menuntut kita bersyukur. Betul, siapa ni Galaxy ni? Merasa diri tidak diuji juga termasuk ujian. Merasa diri tak kena musibah, itu satu musibah. Allahu Akbar. Jadi biar kita sentiasa sedar. Ada kalanya aku kena sabar dengan ujian ni. Tapi ada juga ujian yang menuntut aku supaya bersyukur. Allah nak uji aku ni bersyukur ke tidak di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu apabila besarnya ujian, ni wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila Allah sayang pada sesuatu kaum, Allah akan mengujinya. Kenapa Allah uji dia? Supaya dia ni semakin dekat dengan Allah. Dan kalau dia sedang terseleweng, Allah uji dia supaya dia kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda Allah sayang. Ingat, apabila Allah sayang seseorang, Allah akan uji. Kita pegang hadis ni ketika kita sedang diuji. Dan kita pegang pula bahawa Allah tidak akan menguji seseorang melainkan Allah tahu dia tu mampu pikul ujian tersebut. Perkara ini akan menjadi motivasi kepada kita untuk sabar. Sebab itulah Imam Nawawi bawa dalam bab ni. Okey. Kemudian hadis yang ke-21. Yang ni ada kisah yang menarik. Sebelum kita baca kisah yang menarik ni, saya nak tanya dulu. Ada tak siapa yang nak tanya soalan ataupun ada yang nak berkongsi pendapatan? Boleh tulis di ruangan komen. Ada nak tanya soalan tak? Saya nak tanya. Apa beza redha dengan sabar? Redha dengan sabar. Apa beza redha dengan sabar? Sabar. Dia adalah pelengkap. Dia adalah pelengkap bagaimana kita nak menjadi seorang yang sabar apabila di dalam hati kita ini ada sifat redha. Sebab tu kalau tengok hadis ke-20 ini, tengok hadis 20, oleh sebab itu barang siapa yang gini. Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka mereka diberi cubaan. Oleh sebab itu barang siapa yang redha menerima cubaan tadi, ia memperolehi keredaan dari Allah. Dan barang siapa yang marah, ia akan mendapat kemurkaan Allah. Redha penerimaan dalam hati bahawa apa yang berlaku ini dengan izin Allah. Redha suatu perasaan dalam hati bahawa yang Allah putuskan itulah yang terbaik. Redha dan perasaan dalam hati bahawa apa yang berlaku walaupun aku tak suka pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini unsur-unsur redha. Daripada redha inilah kita boleh bertindak sabar. Kita boleh sabar. Respon mulut kita, respon kekuatan hati kita, kita boleh sabar apabila kita mempunyai jiwa yang redha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan barang siapa yang redha kepada Allah, Allah redha pada dia. Dalam bab ujian ni ginilah. Siapa yang boleh redha, tak apalah. Saya redha Ustaz. Saya dah 8 tahun terbaring ni Ustaz. Saya redha. Ustaz, selepas suami saya meninggal, hidup saya taklah senang macam dulu, tapi saya redha. Redha di dalam lubuk hatinya akan membantu dia untuk sabar. Dia boleh sabar apabila dia mempunyai jiwa yang redha dengan apa yang dilaluinya. Sebab tu kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon redha-Mu dan aku memohon syurga. Kita minta redha Allah. Allahu Akbar. Jelas tak? Jelas.
Ustaz, boleh tak kita cakap? Boleh cakap. Cakap lah. Kita tarik tak habis lagi tu. Apa Kak Rahayu? Tengah tarik. Okey Ustaz, macam ni. Boleh tak kalau kita diuji, lepas tu kita kata Allah datangkan sesuatu tu dengan tidak sia-sia. Boleh tak kita cakap macam tu Ustaz? Itulah yang sebaiknya. Mesti ada sebab lah Allah datangkan sesuatu ujian tu kan Ustaz? Ya. Kalau apa berlaku itu, kita pun berkata Allah jadikan sesuatu mesti bersebab. Mesti ada sesuatu. Itu bagus tu. Sebaiknya begitulah. Itu ungkapan orang yang bersangka baik kepada Allah. Orang yang bersangka baik pada Allah, itulah ungkapan dia. Bila berlaku sesuatu, Allah buat gini ni, mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu. Saya ada duduk kuliah, selalu kuliah kan. Saya selalu sebut dalam kuliah. Supaya sebutlah kalau berlaku apa-apa, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Kan kita biasa sebut kan, hari itu kita sebut ramai-ramai, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Saya ada pembantu saya yang selalu ikut saya kalau pergi kuliah. Biasanya saya kalau kat tempat kuliah, ada saya sambil-sambil pergi kuliah, saya duduk berniaga, lepas tu saudat. Jadi pembantu saya ni tolong uruskan. Jadi dia selalu ikut saya, dia selalu dengar kuliah. Baru ni TV rumah saya rosak. TV, anak-anak duk tengok TV tu rosak, ada lampu nyala kat skrin tu. Jadi duk tengok-tengok bajet, pergi baiki dululah. Pergi baiki, tanya kat tempat baiki tu, dia kata okey tak mahal sangat, so kita pergi baiki. Saya hantar baiki. Lepas 3 hari dia kata, lambat sikit ni, saya hantar TV lain lah dulu untuk you guna kat rumah sementara saya baiki. Saya tunggu. Cukup sebulan tunggu. Ni kerja orang Melayu hebat lah. Orang Melayu memang hebat bisnes. Sebulan tak siap-siap lagi. Saya telefon, orang kata, bang, sorry lah bang, TV abang jatuh, dah pecah dah TV tu. Dah pecah dah. Pada masa tu saya ni ada rasa nak marah juga. Dah lah lama kita tunggu. Anak-anak nak tengok lah kata-kata lepas-lepas kelas dia. Dah TV yang dia hantar tu TV tak apa elok. Pembantu saya tadi, Ustaz, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Dia pula baru. Dapat TV baru. Ya tu hikmah lah. Tapi maksudnya kita ni perlu ada orang remind. Kadang-kadang ustaz sendiri pun kita duduk syarah kat orang. Bila sampai masa berlaku kat kita, rasa nak marah juga. Dah lah kita tunggu lama. Kita ni niatlah nak bantu-bantu orang Melayu, Muslim kita. Tiba-tiba dia telefon, bang, TV abang pecah dah, skrin jatuh. Allah kita. Tapi itulah pembantu saya itulah. Ustaz, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Saya kata Allah asyik baik ada orang tolong remind kita. Sebab tu kita perlu sebenarnya ada orang tolong remind kita. Jadi Kak Rahayu kata tadi, bila ada sesuatu berlaku, kita kata pada diri kita, Allah buat gini ni mesti ada sebab. Allah buat gini ni mesti ada sebab, kan? Siapa komen tadi kata nak dapat TV baru. TV baru tu TV barulah, tapi kita je yang Allah. Tapi insya-Allah ada hikmah di sebaliknya, kan? Rezeki Zat. Rezeki lah tu. Rezeki tuang kedai TV tu. Allah Akbar. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Tapi gitulah, maknanya bila Kak Rahayu tanya tadi, bila berlaku sesuatu, boleh tak kita nak kata Allah buat gini ni, mesti ada sesuatu. Boleh, boleh sangat. Bagus tu. Bagus. Bahkan, ni malam tadi saya program dengan Ustaz Fahrul, dia sebut ada ungkapan Sayyidina Ali yang kata, ketika aku berdoa meminta sesuatu, lalu Allah tak bagi yang aku minta, Allah bagi yang lain.
aku sangat-sangat gembira kerana aku mendapat apa yang dipilih oleh Allah, bukan apa yang aku pilih. Apa tak maksud tak? Faham tak ayat tu? Ketika aku berdoa meminta sesuatu, tiba-tiba aku dapat benda lain, Allah bagi benda lain, aku sangat gembira kerana yang aku dapat itu adalah Allah yang tolong pilih untuk aku, bukan yang aku pilih sendiri. Masya Allah. Ini cara kita nak husnuzan dengan Allah. Okey, kita baca hadis yang ke-21. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibn kana bena li Abi Talhah. Ya, susah salah dia bahasa Arab dia. Kana bena. Itulah. Kana ibnun li Abi Talhah. كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي ولما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه. Tolong off mic tolong mute mic biar mic saya saja yang on. apa ni faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat warus sabi falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أخبره فقال عرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية مسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ عند مسلم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فقال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقه طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتسبت ما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر تمام الحديث. Okey, gini senang. Ini kisah. Tak payah tengok lagi kitab. Saya terangkan. Anas bin Malik
Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Anas bin Malik anak kepada Ummu Sulaim. Okey. Anas bin Malik cerita kepada kita semua bahawa suatu hari adik tiri kepada Anas bin Malik, mak Anas namanya Ummu Sulaim, kahwin dengan Abu Talhah. Okey. Jadi Anas bin Malik ni anak Ummu Sulaim dengan Malik. Malik tak ada dah, mati dah. Jadi Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talhah. Ada dapat baby. Jadi satu hari kata Anas bin Malik, adik tiri aku ni, baby aku ni demam. Tapi Abu Talhah, bapa tiriku, ada urusan, dia pun keluar. Dalam keadaan baby adik tiri aku tadi demam. Jadi ketika Abu Talhah keluar, berada di luar, adik tiriku ini meninggal. Mati. Meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim pesan kepada orang dalam rumah, nanti Abu Talhah balik, jangan ada siapa pun bagi tahu Abu Talhah, baby dah meninggal. Jangan beritahu pun. Biar aku sendiri yang beritahu. Ummu Sulaim pesan pada orang dalam rumah. Lalu apabila malam tersebut Abu Talhah balik, soalan pertama si ayah ni dia tanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang sambut dia. Abu Talhah tanya, baby macam mana dah? Lalu Ummu Sulaim jawab, baby berada dalam keadaan paling tenang. Paling tenang. Baby tu mati dah. Tapi betul lah, paling tenang lah. Tapi Ummu Sulaim tak beritahu lagi. Cuma Ummu Sulaim jawab, baby berada dalam keadaan yang paling tenang sekarang. Itu jawapan Ummu Sulaim. Lalu Abu Talhah pun okey lah. Ummu Sulaim layang dia, ajak dia makan malam, sembang-sembang. Lepas makan malam, Ummu Sulaim layang suami dia bersama, bersetubuh bersama. Lepas selesai bersama, Ummu Sulaim tengok suami dia dah tenang-tenang. Dia tanya soalan kepada Abu Talhah. Ummu Sulaim kata, Abang Hah, saya nak tanya Abang Hah, sekiranya seseorang beri pinjam barang pada seseorang, lalu tuan dia nak balik barang dia tu, Abang Hah, macam mana? Yang pinjam tu boleh tak kalau dia tak, bila tuan nak balik barang yang dia pinjam, boleh tak yang tukar pinjam ni tak nak bagi? Abu Talhah kata, mana boleh, barang tuan dia. Pinjam je kan, kalau tuan dia nak ambil balik, itu hak tuan dia, biarlah dia ambil, kena serahlah, tak boleh marah. Lalu Ummu Sulaim kata, Abah, baby kita yang Allah pinjamkan pada kita tu, Allah ambil balik dah, Abah. Baby kita tak ada dah. Marah Abu Talhah. Oh, kau layan aku dulu, makan bersama, baru beritahu anak kita dah meninggal. Keesokan paginya, Abu Talhah pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah pun cerita pada Rasulullah apa yang berlaku. Abu Talhah kata, ceritalah. Saya balik rumah, isteri saya ni Ummu Sulaim, dia layan saya makan, dia layan saya bersama dulu. Lepas tu baru dia beritahu, baby dah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya satu soalan. A'arrastumul lailah? Malam tadi kau orang jadi pengantin ke? Ini bahasa Rasulullah. Sopan. Malam tadi jadi pengantin ke? Ini bahasa Rasulullah. Rasulullah tak cakap malam tadi jimak ke? Dah, itu bukan bahasa Rasulullah. Rasulullah kata malam tadi kau orang jadi pengantin. Abu Talhah kata, oh iyalah. Ummu Sulaim tu dia layan saya dulu baru beritahu anak meninggal. Lalu Rasulullah doakan, berkat sabar Ummu Sulaim kematian anak. Rasulullah doakan, barakallahu fi lailatikuma. Moga-moga Allah berkati malam kamu tadi. Moga-moga Allah mendapat doa Rasulullah disebabkan kesabaran seorang isteri, kesabaran seorang ibu yang kematian anak, mendapat doa Rasulullah, barakallahu fi lailatikuma. Moga-moga Allah berkati malam kamu tadi. Sebab apa dapat doa? Sebab sabarnya isteri. Sebab sabarnya
Seorang ibu yang kematian anak tadi. Barakallah. Moga-moga Allah berkati malam kamu tadi. Lalu balik, Abu Talha balik. Allahu Akbar. Berkat kesabaran Ummu Sulaim, berkat doa Rasulullah pula supaya Allah berkati, memang berkat sungguh malam tu. Apabila Ummu Sulaim pun mengandung, yang dia bersama malam tu mengandung. Lepas cukup 9 bulan, Ummu Sulaim melahirkan baby tersebut. Lalu Abu Talha kata kepada Anas bin Malik, bawa baby ni pergi jumpa Rasulullah. Bawa, ada riwayat kata Abu Talha sendiri yang bawa baby pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lepas 9 bulan ni. Abu Talha kata, ni Rasulullah beranak dah. Ni yang saya cerita hari tu. Ummu Sulaim mengandung, baby ni lahir dah, dapat baby boy. Dia bawa pergi jumpa Rasulullah, dan Rasulullah pun ambil kurma. Rasulullah gigit-gigit sikit kurma, basahkan kurma, fahannakahu. Lalu Rasulullah pun tahnik baby tersebut, dan Rasulullah namakan baby ini Abdullah. Rasulullah beri nama. Ni tengok, dengar elok-elok. Sunat kalau dapat baby, sama ada anak sendiri ataupun cucu, sunat kita tengok para sahabat pergi cari Rasulullah. Jadi yang sunatnya apa? Kita pergi cari tok-tok guru. Pergi cari orang alim, pergi cari, bukan panggil dia datang rumah. Cari tok imam, cari tok guru. So untuk belah mulut anak kita, cucu kita. Bukan panggil tok guru datang rumah untuk belah mulut. Yang panggil datang rumah adalah majlis akikah hari ke-7. Hari ke-7 kita sembelih kambing, buat makan, itu jemput datang rumah. Belah mulut sebaik-baiknya seawal-awal kelahiran. Kalau boleh sebelum makan pun, sebab dia pesan ni, sebelum capur air liur baby ni, biar capur air liur Rasulullah dulu. Tapi Ustaz, anak saya masuk incubator Ustaz. Masuk incubator biar selesai dulu. Jangan buat lari. Biar selesai dulu baru pergi tahnik. Ingat, tahnik sunat kita bawa baby. Kalau mak baby tak boleh ikut, mak baby operate scissor Ustaz, tak apa sihat. Tak apa, biar nenek bawa ke ayah bawa, pergi cari tok-tok guru ulama, boleh. Itu yang afdal. Bukan kita panggil tok guru datang rumah kita untuk belah mulut anak. Tak. Dan belah mulut ini seawal mungkin kelahiran yang kita boleh. Kalau baby sihat, bawa. Itu cara dia. Ada orang, saya ingat pernah saya kuliah. Lepas kuliah, lepas mayang Ustaz, tolong belah mulut baby. InsyaAllah saya kata. Baby berapa hari dah? 4 bulan dah baby. 4 bulan nak belah mulut. Hak tu kena buah durian. Dia yang belah mulut ni sebaik seawal kelahiran. Sebab hikmah belah mulut bercampur air liur Rasulullah dengan air liur baby. Kalau sekarang ni kita katakan bercampur air liur orang soleh, tok-tok guru dengan baby. Kemudian hikmahnya bila manis kurma itu, baby akan hisap. Itu adalah training untuk baby sebelum dia mula menyusu ibu dia. Breastfeeding itu sebelum dia menyusu, jadi train dah. Buat sendiri boleh juga. Tapi kalau nak ikut yang sunnah, kita pergi cari tok-tok guru, orang soleh, orang alim. Supaya kita ambil berkat orang alim, orang soleh tadi. Kalau nak cari tok imam, pastikan tok imam yang tidak isap rokok lah. Kan baby kita rasa kurma, rasa danhe pula. Darjah 5 sekolah isap rokok dah Ustaz. Anak saya Ustaz. Rupanya hak belah mulut dulu tok imam isap rokok. Patut darjah 5 anak isap rokok dah. Ada kenangan. Jadi balik pada hadis kita ini, kesabaran Ummu Sulaim dengan kematian anaknya mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat doa Rasulullah, kata perawi hadis ini, baby yang nama Abdullah itu, baby yang Rasulullah belah mulut dan Rasulullah doakan itu, baby itu pula ada 9 orang anak, semuanya alim dalam ilmu Quran. Ya Allah, berkat sabar Ummu Sulaim, berkat sabar ibu dengan kematian anak, Allah ganti baby baru. Dan berkat sabar ini Rasulullah doakan untuk mereka. Dan berkat doa Rasulullah pula, Rasulullah beri nama Abdullah,
Abdullah ini pula ada 9 orang lagi anak, semuanya expertis dalam bidang Al-Quran, hafal Quran, alim dalam ilmu Al-Quran. 9 orang ni pula. Allahu Akbar. Ini berkat sabar. Nenek no sabar. Sebab yang dapat daripada Muslim dapat Abdullah. Abdullah ini ada 9 orang pula anak yang alim dalam bidang Al-Quran. Sabar dia ketika kematian anaknya. Sabar seorang isteri, sabar seorang ibu, yang hasilnya mendapat barakah, mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita hadis-hadis sabar yang kita baca petang ini, moga-moga dapat kita realisasikan. Kita masing-masing dengan ujian masing-masing, maka kita beramallah. Kita ingat kisah-kisah Ummu Sulaim ini, kita ingat kisah-kisah yang kita baca tadi, moga-moga menjadi panduan dalam hidup kita. Bukan sekadar kita baca hadis, bukan sekadar kita belajar je, tetapi kita praktis. Kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hadis yang ke-22, ini pun hadis yang menarik. Insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya nak ucap terima kasih sangat kepada peserta-peserta dalam kuliah kita petang ni, dalam grup Zoom ini khususnya. AJK RH Qiraat ni selalu transfer duit pada saya. AJK bagi tahu ini adalah sumbangan daripada hadirin hadirat yang bersama kelas petang-petang ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah. Terima kasih sangat. Moga-moga diberkati ni. Ini je satu-satu grup yang buat macam tu. Satu-satunya grup yang ada sumbangan daripada hadirin hadirat. Allahu Akbar. Saya really appreciate it. Dan moga-moga Allah Ta'ala berkati segala usaha yang kita buat ni. Dan yang lebih utama lagi yang saya harapkan, kita amalkan, kita kongsi dengan sahabat-sahabat, dengan anak cucu kita. Moga-moga ilmu yang kita perolehi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa sekadar tu untuk petang ni. Terima kasih banyak. Ustaz. Ya. Saya nak minta tolong Ustaz. Ya. Hari ni saya dapat berita daripada sekolah Sri Puteri kan. Oh ya. Yang saya percaya diorang kena serang COVID Ustaz. Ada anak cucu ke? Cucu. Tingkatan berapa? Tingkatan 5. Oh, nak SPM pula tahun ni. Dan cucu tu pun positif ke? Dia positif. Ya. Masa yang mak dia, yang saya cerita minggu lepas, yang mak dengan keluarga dia kena yang dekat Kelang tu kan. Masa tu dia negatif. Yang satu keluarga positif. Sekarang ni dia balik di sana, dia pula kena. Ya Allah, sama-samalah kita doakan. Moga-moga Allah Ta'ala jagalah semua anak cucu kita, diri kita, keluarga kita. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi semua kita. Kepada yang sedang positif COVID ini pun, moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada ahli keluarga, kepada semua. Ikhtiar. Di samping kita ikhtiar vaksin, carilah cari supplement. Hari ni sekolah dah hantar dia ke Maid. Ya. Sama-sama kita doa. Moga-moga insya-Allah sihat. Petang lagi dia orang ni nak SPM. Saya rasa saya terpaksa minta diri dulu. Nak terus bergerak ke surau nak kuliah maghrib. Ini jauh sikit dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Itu Banyak jauh sikit hari ni dari rumah.